Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Boleh dengar tak suara Syaz? Okey, hai semua. Okey, pada hari ini tajuk webinar kita bertajuk kuasai momentum trading anda melalui kaedah Harmonic BAM. Harmonic BAMM. Betul tak sebutan dia Cik Zafri? BAM ke BAMM? Kalau orang putih dia kata BAM. Kalau BAM, kita orang Malaysia, kita panggil BAM. BAM, okey. Alright. Buat pengetahuan semua, webinar kita hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Livecharm. Okey, sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz baca disclaimer terlebih dahulu. Maklumat dalam webinar ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja dan disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi atau pewarti dalam apa jua bentuk. Maklumat tidak membentukkan nasihat undang-undang, undang kewangan ataupun perdagangan ataupun pelaburan, dan ia juga tidak membuat sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Bursa Malaysia dan pembentang tidak menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide, dan juga untuk sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuatkan berdasar maklumat yang diberikan. Okey, mari kita kenali latar belakang Cik Zafri Azan, iaitu speaker kita pada hari ini. Beliau merupakan Chief Marketing Officer untuk Lami International dan merupakan founder kepada Lami Academy dan mempunyai pengalaman dalam trading, iaitu kita kenali sebagai perdagangan sejak 2014, dan beliau mempunyai jumlah tontonan Facebook live sebanyak 500,000. Selamat datang Cik Zafri Azan, kita berjumpa lagi. Hai Syaz, jumpa lagi kita pada sesi malam ni. Alright, How are okay, you? Syaz akan paskan. Good. Good, Alhamdulillah. So Syaz akan paskan webinar kita pada hari ini dekat Cik Zafri. Okay, thank you so much Syaz. Okay, so Assalamualaikum semua. Pertama sekali saya nak panjatkan rasa syukurlah kepada Ilahi sebab kita dipertemukan pada majlis pada malam ni. Okay, seperti sedia maklum sebenarnya, sekejap maafkan saya. Apa masalah dia ni? Okay, seperti sedia maklum sebenarnya, untuk pengetahuan korang semua, pada malam ni sesi kita akan adakan pada sesi yang kita namakan sebagai bagaimana cara kita nak, bagaimana cara kita nak, saya nak tanya dululah, saya nak tanya, siapa dekat dalam ni dia familiar tentang momentum trading? Siapa familiar dengan tentang momentum trading? Tak? Tuan Hanizam? Tak, momentum, serius ni, korang tak pernah dengar? Familiar Tuan Rifki? Okay, right. Kat dalam ni. Tak familiar. Okay, right. So, untuk pengetahuan korang semua, momentum ni adalah cara kita nak tengok sebenarnya. Betul, itu salah satu dia. Tuan Paan, 1, 2, 3, cilok tangkona. Betul, itu pun salah satu cara dia. So, biar saya permudahkan bahasa momentum ni sebenarnya. So, momentum ni adalah cara ataupun bagaimana kita nak gunakan strategi ni untuk kita lihat adakah market ni dia berada di dalam pergerakan yang kuat ataupun tak. Senang cerita macam itulah. Senang cerita, kita bawa kereta, adakah kita bawa kereta dalam 190 km sejam ataupun kita bawa kereta tu dalam keadaan 50 km sejam. Itu sebagai contoh dia lah, okey. Dan nak bagi tahu korang juga tentang siapa dekat dalam ni dia familiar tentang harmonic trading. Ada tak? Dia familiar tentang harmonic trading. Ataupun dekat dalam ni dia first time kot, saya rasa. Okay, first time. Pernah dengar harmonic ni, tapi itulah, bila Google, saya macam tak faham sebenarnya, apa benda ni. Okay, pattern macam ni kan, first time. Puan Rohani, first time, ramai first time. Right, so untuk pengetahuan korang semua, harmonic ni adalah macam sebagai contoh lah, saya nak tanya korang siapa dekat dalam ni digunakan elite wave? Nak tanya korang lah, apa teknik yang korang gunakan masa korang nak trade ni? Trade ataupun invest lah. Apa teknik yang korang gunakan? Cek komen dekat bawah. Okay, Wyckoff. Okay. Nak tengok distribution kan? Nak tengok apa? Markup markdown kan? Okay, Ichimoku, Tuan Anizam. Okay, yang lain? Ke ramai dekat dalam ni masih baru ni? Trader baru. Support resistance. Okay, fresh breakout. FBO. Ini keharapan. Jangan sesekali Harmonic, diamond up, diamond down. Tuan Rizal belum trade pun tengah belajar. Okay, that's good. Okay. Then price volume analysis, EMA,
MACD, AEMA, ramai gunakan MACD juga dalam masa yang sama. By call. By call tu boleh, tapi kalau kita tak faham dia punya root sebenarnya, sama juga by call tu tak berguna. Serius. Susah, bukanlah tak berguna, dia susah kita nak follow. Sebab bukan apa kita nak follow signal buta-buta. Tapi dalam masa yang sama kita tak faham signal tu. Kena pula kita jenis seseorang yang kita tengok kita suka join banyak grup Telegram kan, sampai 10 atau 20 lah, 20 grup Telegram mengatakan yang harga ni boleh pergi. Harga yang ni korang tanya orang tak boleh pergi. Tapi bila kita tengok by call, cakap boleh pergi. Dan kita pun tak tahu sources yang orang yang korang tanya tu betul ke tak. Last jadi ting-tong. Betul, saya setuju Puan Fariza. Okay, alright. Thank you so much. Okay. So harmonik ni adalah salah satu cara juga ataupun salah satu teknik di mana kita boleh menentukan sebenarnya. Kita nak tengok apa decision making yang kita boleh buat. Apa trade execution yang kita boleh buat. Dan apa benda yang kita nak identify in order untuk kita maximize kita punya profit. Senang cerita lah. Siapa nak trade? Nak rugi je kan sepanjang masa. Semua orang nak. Ni. Betul. Teknik Scott kan ni. Alright. Okay. So siapa first time join sesi bersama saya? Okay. Ramai tadi kata first time. Tuan Zahir. Okay. Thank you so much First time. Siapa dekat dalam ni? Okay. Dia dah join sesi bersama saya dah 5 kali dah. Siapa dekat ni dah lebih 10 kali dah, boleh tolong komen. 5 ke 10? 5 kali Tuan Nizam, thank you so much. Lebih. TTL, okay, TTL. Lain. Maksudnya sesi bersama Bursa Malaysia lah. So, dah lebih 10, Alhamdulillah. Thank you so much Puan Zunaida. Okay, tahniah. Belum sampai 5 kali, tak apa, it's okay. Alright. Okay. Saya nak tanya lagi satu benda. Benda penting saya nak tanya. Berapa lama pengalaman trading korang? Dekat dalam ni. Saya nak tanya satu benda penting. Sebab kenapa saya nak tanya benda ni? Sebab saya nak gunakan bahasa yang mudah. Senang cerita macam ni lah. Kalau dekat dalam ni, dia dah ramai dekat dalam ni, experience trading dia dah lebih daripada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekalipun. So saya akan gunakan bahasa bombastik dah. Okay, tapi kalau ada juga segelintir dekat dalam ni, dia baru nak bermula, dia baru lagi 3 bulan, tak sampai lagi setahun. So saya akan cuba menggunakan bahasa yang mudah. So saya nak minta maaf. Okay, mungkin sesi bersama saya ni malam ni agak berbeza sedikit. Okay, bersama sesi-sesi korang yang pernah join kat mana-mana sesi sebelum ni. Sebab untuk pengetahuan korang, saya jenis orang yang suka bila saya sampaikan sesuatu perkara tu, saya suka menyampaikan melalui penceritaan. Yang kedua, saya suka menyampaikan menggunakan bahasa yang mudah. Okay, saya tak suka sebenarnya bila saya nak sampaikan sesuatu, saya membaca. Okay, sebab saya faham benda tu, saya pun pernah jadi student, even saya pun student juga sekarang. So, saya faham situasi bila kita belajar. Korang nak tak saya mengajar macam ni? Okay, kelas pada malam ini kita akan mempelajari tentang harmonik. Okay, siapa ada buku harmonik? Buka muka surat 30 sekarang. Korang nak tak saya mengajar macam tu? Tak nak kan? Okay, saya student, saya tahulah benda tu. Okay, saya pun tak nak belajar. Saya rasa macam benda tu stres. Okay, benda tu stres. Saya susah nak co-op dengan apa yang saya cuba nak belajar. Okay, alright. Ada yang 2 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Just started. Okay, satu bulan. Tak bermula lagi. Baru 3 bulan. 2 tahun, 5 tahun. Alhamdulillah ramai juga yang experience dalam ni. So saya nak bagi tahu korang sebenarnya, tahniah lah especially kepada yang dah 2, 3 tahun, 5 tahun dekat dalam ni. Sebab even korang pun dengan level korang tu sekarang ni pun korang still juga willing to datang belajar. Sebab saya nak bagi tahu ada 2 perkara sebenarnya. Okay, 2 perkara. Jahil ni datang daripada 2 perkara. Yang pertama adalah apabila kita stop menuntut ilmu, dan yang kedua adalah apabila kita rasa diri kita berilmu. Okay, so give a big clap dekat diri korang. Okay, dekat diri korang. Okay, you are doing a great job. Okay, bila last time korang puji diri korang ni? Okay, bila last time? Cuba appreciate diri sendiri dulu. Okay, alright, thank you so much. Okay, so saya nak relate sebenarnya. Okay, saya nak relate tentang apa yang kita akan belajar pada malam ni. So macam tadi saya dah bagi tahu. Okay, saya dah bagi tahu benda yang kita akan fokus adalah lebih kepada macam mana kita nak gunakan momentum trading menggunakan harmonic bump. Saya percaya dekat dalam ni ada juga yang pernah study harmonic.
Okay, saya dah nampak yang kita punya student juga. Saya tahu juga dekat dalam ni ada juga yang pernah untuk cuba belajar harmonik, okay? Mungkin belajar sendiri, saya faham juga. Ada yang cuba nak belajar harmonik tapi belajar sendiri. Tapi pernah tak korang dengar tentang benda ni? BAM. Siapa pernah dengar apa itu BAM? Okay, yang tak pernah dengar harmonik, of course ada tak tahu apa itu BAM. Okay. Ada dengar contoh Gatli, baca sendiri, Cornelius Kelvin. Okay, thank you so much. Okay, so BAM ni sebenarnya adalah salah satu cara macam mana kita nak cuba buy on breakout. Okay, unlike harmonic itself, the original idea dia sebenarnya adalah untuk kita cuba buy on dip. Tapi BAM adalah cara kita nak buy on breakout sebenarnya. Dan cara ni adalah cara sistematik. Dia tak orang kata macam nak, tak apa, nanti saya akan tunjukkan kat dalam screen. Okay. Tapi last sebelum saya nak go through dengan di dalam benda yang penting ni sebenarnya adalah saya nak bagi tahu ada 4 perkara. Okay, ada 4 perkara. Di dalam majlis ilmu ni sebenarnya kita akan dapat berapa? 4 perkara. Kalau korang dapat dengan saya, korang boleh tolong komen 4 kat bawah. 4 perkara. Yang pertama adalah 10%. 10% ni adalah apa yang korang akan belajar pada malam ni. Apa yang saya akan sampaikan, semua idea, semua benda yang saya tepek dekat dalam slide, semua benda yang saya cuba nak sampaikan malam ni merangkumi 10% saja. Okay. Yang kedua adalah bila korang menghadiri majlis ilmu, korang akan dapat idea yang lebih besar. Which is idea tu cuma merangkumi 20% saja. Di mana korang akan dapatkan idea tu adalah daripada sesi Q&A nanti. Okay, so habis nanti jangan terus caw. Okay, kita ada sesi Q&A. Dan jangan lupa, saya nak pesan korang, untuk segala persoalan, korang kena masukkan dekat dalam bahagian Q&A. Korang buka dekat bahagian chat. Lepas tu, dekat bahagian Q&A. Korang type soalan korang dekat dalam situ. Right? Yang ketiga adalah 70% lah kita panggil. So 70% ni adalah kita kena practice. Right? Habis belajar ni, korang kena keep on practice. Sebab saya tak percaya practice makes perfect sebenarnya. Tapi practice akan membuatkan kita lebih bagus daripada apa yang kita dah lalui pada sebelum ni. Dan yang keempat adalah, apabila kita menghadiri majlis ilmu, kita tak dapat apa-apa. So jangan jadi orang yang keempat. So kita dah spend masa kita lama belajar, tapi ended up korang tak dapat apa-apa. Okay, berapa ramai dah ready pada sesi malam ni? Okay, cek komen. Cepat, laju, cepat. Saya nak tahu berapa ramai dah ready. Ready, tak ready je, tak semangat je. Ready Okay, alright, let's go. Tuan Abdul Rahim. So jom kita tengok ke dalam bahagian. Okay, saya share screen sekejap. Okay, alright. Okay. Dapat nampak screen saya? Kalau dapat nampak, korang boleh tolong komen dapat nampak. Okay, briefly saya nak cuba explain dulu tentang harmonic history lah. Okay, so bagaimana dia punya perjalanan dipertemukan. Okay, ini dia punya founder asal harmonic. Okay, nama dia Harold McKinley Gatli lah. Okay, so kalau korang nampak pattern Gatli yang korang belajar tu, inilah sempena nama dia sebenarnya. Dia founder harmonic lah. Okay, dan lepas tu ini adalah Scott Carney. Scott Carney ni adalah bapa pemodenan harmonik. So harmonik yang dulu dengan harmonik yang sekarang korang belajar ni adalah perkara yang berbeza tau. Sebab harmonik yang dulu dia adalah study of, kita panggil sebagai, dia macam 1, 2, 3 pattern lah. Okay, ABC macam tu, simple. Tapi dia tak bagi kita benda-benda lain lah yang Scott Carney includekan. Okay, tunjukkan harmonic trading timeline. Okay, pada 1935, okay, tadi Harold McKinley Gatli tu, dia mengeluarkan satu buku, okay, Profits in Stock Market. Menyatakan dia punya idea tentang harmonic punya kind of trading ni. Dan pada 1985, barulah apa idea yang disampaikan tu dinamakan sempena nama dia, which is Pattern Gatli. Okay, setelah 50 tahun lah dia keluarkan buku tu. And pada tahun 1998, even before lagi dia diperkenalkan, ataupun maksud saya harmonik ni diperkenalkan dan ditambah baik dari segi mathematical approach dan ratio oleh Scott Carney. Maksud dia pada 1998 tu barulah idea tu dikeluarkan secara public. Okay, based on bertahun-tahun dia dah buat study sebenarnya. Dan sehingga kini diguna pakai oleh seluruh dunia. Dan boleh dikatakan sebenarnya Scott Carney ini dianggap sebagai bapa pemodenan lah.
Okay, di dalam harmonic trading dan diguna pakai hampir 86 tahun sehingga sekarang. Okay. Right. Dan pada 1927, Gunn method dipublish oleh W.D. Gunn, dan 1938 the wave principle dipublish oleh Ralph Nelson Elliott. Okay, sebenarnya apa masalah kritikal yang mendorong Scott Carney menghasilkan study of harmonic ni? Okay, bila saya nak go through dekat next slide ni, jangan pula ada orang marah Okay, boleh tak janji dekat saya? Jangan marah. Janji tak marah. Okay, nak jadi trader hati kena kental, tak boleh marah. Janji, boleh tak janji? Janji Pinky promise anak buah saya. Pinky promise kata dia. Okay, janji Alright, thank you so much. Tak marah Okay, geram boleh, marah tak boleh. Okay, alright. Okay, thank you so much. Apa masalah pada waktu tu? Sebenarnya yang mendorong Scott Carney menghasilkan study of harmonic. Okay, yang pertama adalah Elliott wave. Apa masalah Elliott wave tu sebenarnya? Yang kedua adalah Gunn. Yang ketiga adalah her cycle. Her cycle ni bagi siapa yang tak tahu, study of cycle lah. Okay? Dia nak tengok cycle-cycle market tu. Di mana timing-timing dia. Bermula dan berakhir. Okay? Keempat adalah the Gartley. So ini maksud saya the Gartley pattern ni. Okay? Pattern ni. Right. Dan ada lagi beberapa study yang lain tapi saya tak include dekat dalam ni. So dia included di dalam, dia inclusive, even ada Wyckoff juga, even ada apa? Dari J. Wallace Wilder juga, siapa yang familiar daripada inilah study of RSI, MACD and so on. So apa masalah dia? Siapa boleh share dekat saya? Siapa boleh komen? Siapa boleh teka? Apa masalah keempat-empat study yang dibuat ni? Teka. Cuba teka. Apa masalah yang dihadapi? Lagging. Okay, itu one of the reason juga, tapi bukan main reason sebenarnya yang membuatkan study harmonic itu tercipta. Tak tahu Okay, tak tahu Okay, accuracy, follow trend. Okay, alright. Bukan tentang accuracy. Okay. Tapi masalah utama dia sebenarnya adalah dia tak ada specific entry and exit. Itu masalah yang dihadapi. Even Elliott wave tidak menceritakan tentang money management. Okay. Even Gunn sekalipun tak ada cerita. Tapi her cycle adalah cerita money management. Tapi tentang entry dan exit tak ada. Spesifik. Maksud dia, berdasarkan, dia maksud dia macam ni. Kalaulah contoh, Elliott wave ni, 1, 2, 3, 4, 5. So kalau dekat level ni, kau kena masuk planning. Sinilah entry point kau. Tak. Dia tak ada cerita macam tu. So itu masalah yang dia hadapi. So, apa yang berlaku, sebenarnya, di situlah sebenarnya bagaimana harmonik ni boleh tercipta lah, senang cerita, right? Okay. So, bagaimana harmonik ni dia boleh bantu Binary Trading berjaya kita 10 kali ganda. Right. Yang pertama adalah dia boleh mengelakkan kita daripada terbeli di kawasan perubahan trend. Perasan tak kadang-kadang bila korang cuba beli di sesuatu kawasan tu, saya percaya semua dekat dalam ni trader saham kan? Sebab session kita session saham, so saya kena explain tentang saham juga. Siapa perasan kat dalam ni, dia selalu terbeli di kawasan yang kau beli je, tiba-tiba dia terus jatuh. Betul. Saya lah tu. Saya mengaku. Saya pun pernah juga jadi macam korang. Saya pun pernah. Selalu kena. Itu one of the reason. Dia boleh mengelakkan kita daripada terkena. Yang kedua adalah dia boleh membantu mengawal emosi yang tinggi dalam membuat keputusan trade. Saya akan explain nanti kenapa. Saya akan tunjukkan teknikal saya akan tunjukkan dekat dalam bahagian chart juga. Yang ketiga, dia boleh maksimalkan keuntungan melalui trailing 38.6. So trailing 38.6 ni diperkenalkan oleh Scott Carney sendiri. Tak ada orang lain perkenalkan benda ni. So dia contribute banyak di dalam technical analysis ni. Dan yang keempat, dia mengelakkan kita FOMO dan membantu mengawal emosi. Yang kelima, dia memberi kita specific entry and exit of the market. Right. Saya nak share ada quotes yang best lah di dalam buku Scott Carney. Anything outside these three consideration is meaningless. Please pay attention yang saya nak cakap ni. Yang pertama adalah trading opportunity must be
identified. Nombor 2, execution must be determined. Dan yang ketiga, management of threat must be defined to optimize result. Ini kata-kata daripada Scott Carney di dalam buku harmonik dia. Okay, The Harmonic Trader. Right? Okay. Specific entry and exit. Macam mana? Okay, saya nak tanya korang. Bila korang trade lah kan, korang masuk dekat mana-mana produk, macam mana korang nak buat decision based on entry and exit? Macam mana korang buat decision? Boleh saya tahu? Jam. Okay. Dia tak ada ni, dia tak ada jawapan yang salah sebenarnya. Korang jangan takutlah. Okay, tak ada jawapan salah. Volume, support resistance. Bila breakout volume, buy low, sell high. Guna FIBO. Okay, good. Ikut SNR. Harmonic analysis ataupun Hop analysis. Okay, HA. Okay, tengok perubahan trend. Okay, good. Tapi benda tu dia memberi kita uncertainty, betul tak? Keyakinan tu maybe kurang sedikit sebab kita tak nampak actual point di mana yang sepatutnya kita nak buy. Siapa setuju kat dalam ni? Setuju. Setuju. Right. So specific entry and exit, how? So dia memperkenalkan, dia buat study based on level-level ni. So inilah harmonic entry and exit. So korang boleh take note benda ni. Yang pertama adalah dia panggil sebagai AB equals to CD. Ataupun yang tadilah saya dah nampak tuan, tak silap saya Tuan Borhan ke tadi? Tuan Nizam Borhan. Tuan Muhammad Anizam. Okay, dia ada explain tentang diamond up dan diamond down. So siapa yang pernah follow kita sebenarnya kita pernah explain tentang diamond up, diamond down, itulah maksud dia AB equals to CD. Yang kedua adalah MNW pattern. Yang ketiga adalah shark pattern. Yang keempat adalah BAM ataupun BAM lah. Okay. So BAM ni sebenarnya adalah bad action magnet move. So dia ada story sebenarnya. Macam mana dia boleh namakan BAM tu lah, senang cerita. And then yang kelima adalah 5O pattern. Yang keenam adalah PRZ ataupun potential reversal zone ataupun dan juga warning sign. Okay, sebenarnya ada lagi few studies salah satu dia 3 drives, lepas tu ada lagi satu pattern Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 drives dan juga harmonic head and shoulder pun ada study juga, cuma dia tak mendalam. Okay. Macam mana dia boleh dapat ke semua pattern ni? Okay, ke semua pattern yang korang nampak ni, yang saya maksudkan ni, saya tunjukkan ni, kecuali ni tolak ni, ke semua benda ni adalah berdasarkan FIBO numbers. Okay, saya dah nampak tadi ada trader FIBO numbers. Saya nak tanya korang, inilah number-number yang berhubung kait di dalam harmonik. Siapa familiar dengan number FIBO ni? Siapa familiar dengan number FIBO 70.7? Ada tak? Even dekat dalam korang punya harmonic, trading view pun tak ada benda ni. Yang kedua adalah 88.6. So Scott Carney menemukan level harmonic, level Fibonacci number 88.6. So number-number ni adalah berdasarkan derive daripada satu perkara yang kita panggil sebagai geometrical Fibonacci. So itu kalau siapa yang tanya saya lah, di mana boleh dapat number tu? Number tu dia datang daripada geometrical Fibonacci. So dia ada calculation dia. So kita tak perlu nak kira, benda dah ada, so kita just gunakan je. Right? Dan juga 200, 224 dan 314. Saya percaya Elliott Wave punya trader dia tak ada level-level ni. Siapa ada tak Elliott Wave punya trader dekat dalam ni? Okay, Fibo trader ataupun Elliott Wave. Saya tak percaya korang ada number-number ni, kecuali korang study benda ni, Fibonacci ni. Right? So inilah number-number yang diguna pakai di dalam harmonic. Right? Tapi pada malam ni fokus kita akan lebih kepada BAM ataupun bad action magnet move. Sampai sini ada apa-apa persoalan tak? Semua masih okey? Ke tak sabar nak masuk dah ni? Tak sabar nak masuk dah? Masih okey? Ke pening? Pening sikit lah. Pening sikit. Sikit. Tak. Simple kan?
Right. Okay, thank you so much. Okay. So sebenarnya saya nak share tentang 3 stages of harmonic trading. Okay, 3 stages. Take note benda ni sangat penting. Sebab bila korang terlepas benda ni, korang tak akan faham sebenarnya what is the whole idea of the harmonic. Okay? Right. 3 stages of harmonic trading. Yang pertama, kita kena menaiki tangga. Yang kedua, kita kena naik lagi tangga tersebut. Dan yang ketiga, kita kena naik lagi tangga tu. Okay? Inilah harmonic trading. Tak kelakar ke? Yalah, saya fail buat ni, nak buat lucu, buat lawak ni. Okay, taklah gurau. Gurau, bukan. Okay, alright. Lambat sikit kan, lambat sampai. Pick up line tu sampai lambat sikit kan? Lambat kan? Okay, tak apa, saya faham. Saya akan cuba improve di masa akan datang. Lepas ni kena datang lah. Masuk ni kot, sepatu reunion kot belajar. Okay tak? Okay, so dia ada 3 stages, okay? Alright. Okay, saya teruskan. So, dia sebenarnya ada 3 stages of harmonic trading. Yang pertama, kita panggil sebagai threat identification. So, threat identification ni adalah untuk kita lihat sebenarnya, adakah pattern tu valid? Ataupun adakah pattern tu dia menepati syarat-syarat number Fibo yang saya tunjukkan dekat belakang tadi? Adakah dia menepati? Okay? Right. Yang kedua adalah threat execution. Bila kita dah identify apa pattern yang ada, barulah kita akan buat decision sebenarnya. Okay? Kita akan buat decision. Adakah sesuai aku nak beli? Ataupun adakah sesuai untuk saya beli ataupun adakah tidak sesuai untuk saya beli? Maksudnya adakah saya akan stay away from the market ataupun saya akan buat decision untuk beli? Okay? Ini fasa yang penting di dalam harmonic. So please take note. Dan yang ketiga adalah threat management. Bila kita dah execute, kita dah buat decision, kita dah identify apa pattern ada. Dan lepas tu kita tengok, okay, it's good for me. Sebab dia punya entry and exit ataupun risk and reward tu boleh dikatakan sesuai dengan aku. Okay, so datang pula dengan threat management. So di threat management ni adalah kita akan decide adakah macam mana kita nak buat decision in order untuk kita maximize the profit dan kita nak maximize the profit dan juga minimize kita punya kerugian. So that's the point utama di dalam harmonic. Okay. Right? So sebenarnya di dalam BAM ni dia ada dua perkara. Okay, dia ada 2 types of BAM. Yang pertama kita panggil sebagai bullish ataupun pattern W, take note benda ni. Dan yang kedua kita panggil sebagai bearish ataupun pattern M. Tapi sebelum saya nak melangkah ke dalam bahagian BAM ni, okay, ada basic yang saya nak tunjukkan dekat dalam kepada korang dulu. Boleh ke boleh? Okay, boleh tak? Saya tunjukkan basic sedikit, baru saya masuk bahagian BAM. Okay, kita tak akan cerita detail sangat. Okay, tapi BAM ni sebenarnya dia bukan terhad kepada pattern M dan W, tapi untuk pembelajaran kita malam ni yang singkat masa dia, so saya masukkan M dan W saja. AB equals to CD pun boleh jadi BAM. Boleh thank you so much. Okay, so kita tengok dulu bullish BAM. Bullish BAM adalah W pattern. Okay, so basic W pattern ni, okay, W pattern di dalam harmonic adalah bearish. So basic dia macam ni. Dia bermula daripada pattern labeling X, A ke B. So masa kita nak plot X, A ke B ni, syarat dia mestilah di dalam lingkungan number 38.2 sehingga 88.6. Itu syarat dia. Okay, syarat dia masa kita nak identify lah. Contohlah sekarang ni identification kan. Yang kedua pula, masa X, A ke B dapat number ni. Bila kita tarik ke C, point antara ni mestilah juga 38.2 sampai 88.6. Daripada C, kita nak tarik hingga ke D. Level ni juga mestilah di antara 113, 3618 ataupun di dalam level ni. 78.6 dan 1618. Di mana point D ni sebenarnya adalah potential reversal zone. So, potential reversal zone yang kita panggil sebagai PRZ, di mana kita expect yang harga boleh jatuh, reverse. That's why kita panggil benda ni bearish pattern. Okay. Dan syarat dia pula
C ni dia tak boleh jatuh bawah point A. Alright? Okay? Kalau masih okay, cuba komen okay dekat dalam. Kalau ada persoalan, boleh tanyalah. Okay? Alright, thank you so much. Okay. So saya nak move next kepada BAM pula. Idea BAM sebenarnya. Oh, boleh ulang sekali lagi. Okay, alright. So, pattern ni dia macam ni. Dia macam ni je. Masa X, kita label X A ke B, nombor yang ada di antara ni, okay, kalau korang buka trading view nanti saya tunjukkan, dia akan ada number keluar kat dalam ni. So, ini number level dia. Okay, ini number level yang korang kena make sure. 38.2 sampai 88.6. Bila tarik ke C, sama juga, number sama. Ke D, dia boleh jadi number ni, ataupun korang boleh gunakan number di atas ni. Alright, di mana point D ni adalah timing kita nak target dia reverse, dan point C ni adalah kita nak target dia, dia tak boleh jatuh. Right, so saya tunjukkan di dalam bullish BAM sebenarnya, dalam pattern. So ini yang kita panggil sebagai BAM, kita cuba buy on breakout. So untuk momentum ni sebenarnya, dia tak semestinya korang kena gunakan RSI, kena gunakan indikator je. Banyak cara kita nak tengok momentum sebenarnya. Siapa yang ada tengok, saya pernah share market KLCI, macam mana saya boleh target sebenarnya momentum tu tengah menghaus adalah berdasarkan candle semata-mata. Tengok candle je, saya tak tengok benda lain. Masa tu ada orang dia beranggapan itu merupakan 3 white soldier, tapi bukan. Itu bukan 3 white soldier sebenarnya. Saya nak tunjukkan momentum dia tengah menghaus. Right? So saya tunjukkan BAM idea. So BAM idea ni pula sama macam pattern W tadi, tapi pattern W tadi kita target dia akan jatuh kan kat level ni. Dia akan reverse. Tapi sebaliknya, ini adalah BAM trigger. So maksud dia dekat sini, please take note, bila kita plot pattern W ni, point B ni ataupun BAM trigger ni adalah kita punya entry point. Dan D ni adalah kita punya targeted price. Dan C ni adalah kita punya optimal price ataupun di mana kita nak letak kita punya stop loss. Okay, stop loss ataupun kita punya cut loss decision. Alright, okay. So ini tentang bullish BAM. So next saya nak move dekat bahagian, okay, kita tengok dekat bahagian, saya tunjukkan, jangan risau, lepas ni saya tunjukkan contoh dekat dalam chart, lepas tu kita akan go through dengan Q&A. Okay, bearish BAM. So bearish BAM ni basic M pattern. Sama juga macam tadi, X ke A, tarik ke B, akan dapat number ni. Naik ke C, akan dapat number ni. Dia mesti antara number ni baru di valid pattern. Dan kita tarik ke D. So dia boleh jadi dua, antara number ni ataupun number ni. 78.6 sehingga 1618, 113 sampai 3618. Itu syarat dia. Dan syarat dia point C tidak boleh melebihi point A atas ni. Kalau dia lebih, dia bukan valid regular pattern. Okay, so sama juga D adalah timing di mana kita expect harga akan reverse naik ke atas. Right. Dan BAM idea pula adalah sama juga daripada X ke A. Okay, sebenarnya saya tak perlu nak tunjukkan untuk bearish punya BAM ni. Tapi disebabkan oleh saya percaya ada juga sebab based on apa yang saya punya previous, ada corporate punya ni juga yang join kita punya sesi ni. So saya nak tunjukkan juga untuk orang buat decision IDSS ataupun intraday short selling lah. So boleh gunakan benda ni. Even trader CPO pun boleh gunakan benda ni. Right? Sama juga. Okay. Pattern yang sama tapi decision making yang berbeza. So ini adalah BAM trigger di mana kita akan masuk short selling dan targeted price kita di D dan C adalah kita punya cut loss decision. Right. So saya nak tunjukkan case study bullish BAM. Alright. Okay, di dalam case study bullish BAM ni, ini contoh ada satu saham ni. Korang dapat nampak tak? Nampak tak screen? Nampak Nampak Alright, okay, thank you so much. Okay, right. Maksud dia nampak lah tu.
Kecil-kecil tulisannya atas ni pun korang nampak, maksudnya okey lah. Kecil. Kalau kecil, korang boleh ni tau. Boleh zoom tau. Siapa yang gunakan iPad lah. Okay, saya tengok daripada iPad. Korang boleh zoom. Mungkin kecil sikit lah. Tak apalah. Okay, ini sebagai contoh. Ini adalah masa awal-awal. Identification. Okay, identification. So, ini adalah pattern W. Maksudnya kita akan expect dia akan jadi bullish. So, di mana decision making kita akan masuk di level ni. Allah, mana dah? Okay. Alright. Okay, so kita akan masuk di level ni, B ni, sebagai kita punya entry decision. Lepas tu, kita punya decision untuk take profit adalah di level D. And kita punya cut loss decision di level ni. Alright. Kita tengok. Okay, right. So boleh dikatakan next bump dia dah trigger sebab dia dah kena dekat level ni. Tapi apa yang berlaku, dia jatuh semula lah. Dia hit. Tapi tak apa, entry point dah kena. So kita akan tunggu. Dia kena kita punya exit. Exit position kita dua. Exit profit ataupun exit stop loss. Okay. So yang ketiga, pump. Terus kena. Di level 1.21. So pattern ni pattern crab lah. Okay, ini pattern crab kita expect. Ni case tadi untuk bullish bump. So kita tengok pula next daripada bearish bump. Ni pattern M. Sama juga. Pattern M, kita expect yang harga dia boleh jatuh sampai level ni. Okay. Berapa? 38.5 jatuh. Maksudnya kita expect dia akan jatuh di level D. So entry point decision kita dekat level B ni. IDSS lah IDSS. So cut loss kita dekat level atas ni. Boleh katakan besar besar. So that's why kita kata, masa kita identify benda ni, kita tengok. Adakah dia berbaloi dengan kita? Adakah korang sanggup? Sekarang saya nak tanya korang lah, contoh. Kalau korang terbalikkan pun lah benda ni. Kalau korang nak entry dekat level ni, take profit bawah cut loss atas. Adakah cut loss korang ni berbaloi dengan take profit yang korang dapat? Tak. Kenapa tak? Kenapa tak? Sebab stop loss kita terlalu besar dengan potential profit yang kecil. Risk lagi besar. Dia tak tally dengan, dia tak respect pun risk and reward ratio. Betul, Tuan Muhammad Faris. Thank you so much. Ratio tak tune. So, ini maksud dia. Di level yang kedua tadi tu, yang kita cakap tentang trade execution, kita akan buat decision. Adakah kita nak masuk ataupun tak? Tu saya cakap. Benda ni membantu kita kawal emosi kita. Sebenarnya. Okay? Dia kawal emosi kita. So, dia tak boleh. So, it's okay. Kita just let go. Kita cari lagi lah market lain yang lebih cantik. Banyak kot. 700 lebih kot counter bursa. Kan? Yang syariah 700, 800 lah. Okay? Tapi dalam case ni dia menjadilah. Bump trigger, pump dia jatuh. Tak kena pun stop loss. Okay? Tapi still, dia tak sesuai. So, kita akan cuba elakkan. Banyak lagi market lain. Alright? Okay. Okay. Alright. So, saya nak tunjukkan dekat dalam bahagian chat dulu Boleh tak? Boleh tak saya share? Boleh tak abang share? Saya abang share. Okay, alright. Boleh tak bagi saya satu contoh? Saya nak relate dengan apa yang kita study kita buat backtest. Boleh tak bagi saya satu contoh market? Kita cuba go through, apply. Tuan Muhammad Hafiz kita cuba tengok one pack. Sekejap Ya Allah, ya Tuanku. Okay. Alright, kalau dapat nampak skrin saya, boleh tolong komen dapat nampak lah. Okay, so kita tengok dekat dalam awan tag. Awan biru. Alamak. Okay, tak apalah. Kita buat backtest kita buat backtest. Saya cuba cari dulu. Ada tak yang bagus sikit? Fine. Okay, alright. Ada.
Okey. Sekejap ini contoh bagus. Ini contoh bagus. Ini contoh best sikit. Kenapa saya cakap dia contoh best? Okey. Kenapa saya cakap dia contoh best? Sekejap mana dah tadi? Okey. Kenapa saya cakap dia contoh best? Katakanlah. Tak nampak orbit. Okey, ya. Saya tengah ni, saya cari tadi saya buka besar supaya saya nampak. Okey, sekarang dah nampak Sekarang dah nampak ke? Dah nampak. Macam kena paksa pula kan? Dah nampak. Belum nampak. Masih orbit. Okey, right. Better lah kan? Kabur sikit colour dia. Okey, alright. Sekejap. Share, optimize video. Okey, better tak? Oh, lagi teruk. Okey, kejap Okey. Sekarang lebih okey lah kan daripada tadi. Jap, saya gelapkan lah dulu. Okey. Asal dia jadi macam ni Okey. Better lah kan? Setting zoom sendiri. Okey, alright. Saya sebenarnya gunakan monitor baru Saya gunakan monitor baru. So saya tak pasti kenapa dia jadi macam ni. So saya minta maaf. Full screen lah. Okay. Kita cuba full screen lah. Okay, better lah kan? Better. Okay, right. So sekarang ni idea dia adalah kita dah nampak. Oh, okay. Zoom ratio. Oh, tak. Macam ni. Screen yang saya gunakan ni besar gila, serius. Screen saya punya monitor sekarang ni dia panjang macam tu. So korang nampak macam ni. Sebenarnya dia panjang. So tak apalah, nanti saya cuba. Okay, tak apa, korang cuba follow dulu. Tapi nampak kan? Okay, masa awal ni kita akan nampak ada satu pattern yang kita akan expect dekat dalam ni. So pattern ni adalah pattern. Okay, so ini adalah 41.7. So memandangkan dia 41.7 number ni, so expectation kita sama ada dia akan pergi dekat level 88.6, 2 sebenarnya, dan juga 1618. Okay, di mana saya ubah color saya ubah color pergi color hitam. Saya ubah color hitam. Okay, dan di mana decision making kita dah nampak W kan, so kita expect dia akan jadi bump. Entry point kita akan gunakan di level ni, RM1.45. Okay, kejap RM1.45 sebagai entry dan cut loss decision di level RM1.21.5. Dan take profit kita di level ni dan juga level ni. Antara dua lah. Okay, sekarang saya nak tanya. Di mana korang akan gunakan decision making untuk entry? Adakah di sini ataupun di sini? Mana satu? Satu ataupun dua? Satu. Dua. Satu. Ada juga yang jawab satu Okay. Saya nak tanya, kenapa korang nak entry dekat level 1 ni? Kenapa? Kenapa 1? Saya faham, risk lebih rendah. Okay, risk lebih rendah. Dan kedua adalah, Tuan Rozani, 5. 0.906 cukup syarat ke tuan? Ini yang kita panggil sebagai plus minus lah. Okay, plus minus sebenarnya. Dia ada plus minus, tapi dia terdrag terlebih sedikit, it's okay. Okay, dia janganlah yang terang lebih bersuluh macam ni kan. Satu atau ni memang dah ketara, memang tak valid lah. Memang tak valid. Nak mengambil buku lali. Betul, sebab kita nak buy on dip, saya faham. Tapi trade management, kena faham satu benda. Trade management di dalam BAM adalah kita akan entry di level yang
kedua. Ini entry point kita dan ini adalah kita punya stop loss. Okay, kena ingat kena ingat tujuan asal kita di dalam harmonik adalah untuk kita buat apa? Kita buat specific entry and exit trading plan lah, senang cerita, trading plan. Okay, specific trading plan. Itu main point utama. Sebab kita tak boleh buat macam ni. Okay, nanti saya tunjukkan Right, so kita akan take profit di level ni lah. Level ni dan level ni. So, okay. Sekarang ni saya nak tanya. Kita tengok. Daripada entry point ke stop loss decision. 16.71%. Besar. Banding dengan TP1 ni. Nak tanya korang lah, secara logik dan secara, bukan berdasarkan buku, tapi berdasarkan apa yang korang akan buat. Sekiranya korang nampak benda ni. Adakah dia berbaloi untuk korang masuk? Baloi tak? Baloi. X we pull from what point? From kecilkan SL. Masih berbaloi? Okay. Right? Memanglah dalam buku kata nisbah 1 kan. Tapi kita punya TP ni taklah nisbah 1 sangat. Tapi dia almost ada dekat. So bagi saya, it's okay. It shouldn't be a problem. Kita tak boleh kecilkan SL Puan Zunaidah, sebab kalau kita kecilkan SL, tak apa, kita cuba tengok. Okay. Right. Cuba replay. Okay. Okay. Tadi ada yang nak buy dekat level ni kan? Dekat level bawah. 1.215. Okay. Siapa yang beli dekat level ni tadi, saya nak tanya. Di mana korang akan buat korang punya decision making untuk stop loss? Okay. Ada setengah orang dia akan ambil di level bawah ni. Ini stop loss. Bawah right? Dia akan stop loss di level ni. Okay, right. Kita cuba replay. Okay, boleh dikatakan naik lah. Okay, boleh dikatakan naik. Tapi, bukan ini idea asal dia lah. Okay, bukan ini idea asal dia. Right, so macam apa yang kita lihat, memang betul. Stop loss decision kita dah kena. Okay, di level ni. Sorry maafkan saya. Benda tak jadi pula. Okay, SL decision memang dah kena. Tapi kena ingat, entry point kita tak kena lagi. Satu risiko kenapa kita tak boleh entry dekat level ni adalah disebabkan oleh dia akan bagi kita uncertainty. Sebab kena ingat, di dalam harmonik ni dia bagi kita specific decision untuk entry dan exit. Okay? So kita macam mana pun kita akan masuk ke level ni. So masuk ke level ni, ada je orang buat. Sama ada benda ni menjadi ataupun bila tak jadi, dia tak tahu nak buat apa-apa. Faham tak? Bila benda tak jadi, dia dah lost, dia tak tahu nak buat apa-apa. Sampai apa yang berlaku, dia hold sampai lebam, sampai semakin loss, harga semakin jatuh ke bawah dan dia tak tahu nak buat apa dah. Call lah mana-mana demiser, tukarlah, switch lah mana-mana demiser sekalipun, pergilah dealer mana-mana sekalipun, pergilah broker mana-mana sekalipun, semua orang tak boleh tolong. Melainkan diri you sendiri. Okay, so that's the idea. So boleh dikatakan, kita punya TP pertama dah kena. Okay, TP kita dah kena dah. Senang cerita. Macam ni lain case lagi lah pattern ni. So kita akan target dua benda. So apa pun kita akan ambil TP1. Cukup lah. So boleh lah 16%. Adalah 16%. Kita tengok jauh mana dia boleh pergi. So boleh dikatakan dia pergi dengan lebih jauh. Lebih jauh. Kena pula TP2. Okay. So adalah lebih kurang orang kata based on entry kat level ni dan juga kita punya TP adalah dalam 45%. Boleh lah. Tuan, entry anytime ke? Untuk BAM sebenarnya once dia trigger, itu cara kita nak entry. Once dia trigger, itu cara kita nak entry. Tapi ada lagi satu kaedah sebenarnya. BAM ni bukan itulah dia punya penghabisan, tak. Ada lagi satu benda yang kita panggil sebagai RSI BAM. So confirmation dia kita akan gunakan berdasarkan RSI. Okay, itu ada dalam sikit. In order untuk belajar benda tu, korang kena belajar lagi basic di dalam RSI dulu. Baru boleh masuk.
Okay, dan benda tu mengambil masa sedikit lah. Time frame berapa? Daily. Dan tentang time frame sebenarnya tak kisah sebenarnya. Sebab pattern ni valid di mana-mana. Di mana-mana time frame. Even saya pernah lukis di next 1 minit. Siapa ada inilah. Saya pun pernah ingat. Ada tak yang ingat? Saya pernah draw ni tau. Di next 1 minit. Valid? Kenapa? Sebab dia volatile. Okay, market bursa jarang-jarang lah volatile yang sampai seminit korang boleh lukis. Biasanya macam sikat kutu je kan. Tapi memang ada pattern tu. So dia tak ada masalah sebenarnya untuk kita gunakan. Adakah kita nak gunakan daily, weekly ataupun daily ataupun 30 minutes, 50, even 50 minutes. Yang penting korang kena faham dekat diri korang. Korang nak trade macam mana? Aku nak scalping lah. Okay, right. So scalping. So korang nak scalping, so jangan masuk dekat bahagian ni. Jangan masuk dekat bahagian daily. Tak sesuai. Sebab daily time frame ni boleh katakan dia lambat. Okay, scalping. Masuk dekat time frame 15 minit. 15 minit. Tengok bergantung dengan volatility lah. Kalau CPO seminit, 5 minit, saya tak berapa gunakan sangat. Tapi kalau 15 minit, 30 minit, okay. Tak ada masalah. Minimum 20 tick. Setting XABCD, value dia memang default ke? Boleh share macam mana tarik XABCD? Maksud saya dari point mana? Okay, tak apa. Okay, saya nak ingatkan satu benda. Persoalan korang boleh masukkan dekat dalam bahagian ni. Bahagian mana ni? Bahagian Q&A nanti sebab saya akan cuba jawabkan yang lain. Okay, right. So, inilah the idea. Korang dapat tangkap tak the idea sebenarnya? Idea yang saya cuba nak sampaikan di dalam BAM ni. Macam ada yang study harmonik, harmonik ni boleh buy on dip je. Yelah buy on dip. Kenapa? Sebab kita nak buy dekat level ni. Contoh saya tunjukkan. Lawan biru. Saya tunjukkan. Kita nak buy on dip je. Yang Tuan Rozani berikan Pine Script dekat korang tu, korang boleh gunakan tau. Sebab Tuan Rozani merupakan Pine Scripter di dalam TradingView. So dia banyak buatkan harmonik punya Pine Script di dalam. Right. So ini sebagai idea. So macam pattern ni, macam case ni adalah pattern ni tau. Pattern bad. Bad boleh jadi crab. Macam case ni pula, kita boleh katakan yang dia tak menjadilah pattern ni. Ke ada pattern lain? Sekejap. Kita cuba tengok. Tak boleh. Adjusted 25.7. Mana boleh? Boleh. Okay? Tak boleh. Right? Tak boleh. So macam case ni sebenarnya kita expect dia boleh lah reverse juga di korang level ni. Macam case ni kita expect dia reverse di level ni. Ni pattern M. Ni harmonik punya idea, kita nak buy dekat buy on dip. Ini level buy kita. Tapi apa yang berlaku, dia almost nak kena tapi tak kena. 115, 1090. Alright. So boleh dikatakan kalau kita dapat tangkap di level D, ini maksud kita. Exact entry point. Kita nak cuba buy di area level bawah. Sebelum kita expect dia reverse naik ke atas level ni. So ini maksudnya. Dia bagi kita trade execution. Right? Okay. Saya nak habiskan slide saya sikit lagi. Okay. Lebih masa. Sorry ya Syaz. Okay. Right. Nampak skrin Right. Okay. So itulah idea yang saya cuba sampaikan tadi. Right. So ini adalah tentang isu trader yang wajib korang elakkan untuk jadi trader. Especially yang saya nampak tadi ada yang first time. Ada yang baru. So ini benda yang korang wajib elakkan. Yang pertama adalah korang kena elakkan sebenarnya untuk ikut pen orang lain. Tanpa korang faham keadaan poket korang. So kadang-kadang korang nampak orang ni dia scalping. Dia nak ambil 2-3 bit. Korang cuba nak follow. Tapi dia tak sesuai. Dia ambil 2-3 bit, maybe duit dia banyak. Satu, duit dia banyak. Maybe dia dah deal dengan broker yang dia boleh dapat brokerage fee yang jauh super lebih murah. Mungkin boleh dapat RM3, RM2, RM4. Korang brokerage fee bayar RM8, paling murah RM8. Maybe RM6 ada juga. Tapi tak sesuai. Sebab poket tak sama. Keadaan trading tak sama. Okay? Jangan selalu suka ikut plan orang lain tanpa korang study sendiri keadaan korang. Dan yang kedua adalah korang tak faham apa tu trading dan investing. So dua benda ni adalah dua perkara yang sangat berbeza. So please take note benda ni.
tolong bezakan tentang trading dan investing. Saya ada nampak, terus terang, saya ada nampak orang dia gunakan study ni financial ratio, financial market punya ni lah, financial punya ratio ataupun FA lah senang cerita. Korang nak cari ni net tangible asset, korang nak tengok juga liquidity, nak tengok quick asset ratio and so on. Banyak macam-macam benda lagi. So sebagai untuk pengetahuan korang, saya background in accounting ya. So saya memang study benda tu. So bagi saya sebenarnya benda tu tak sesuai bagi orang yang nak trade. Sangat tak sesuai. Sebab kena ingat benda tu akan memakan masa yang panjang. So dia amat sesuai bagi mereka yang nak invest. Okay, so untuk trading, korang kena fokus kepada price, current price of the movement. Right, yang ketiga, dia tak ada hala tuju dan matlamat ketika trade. So ini bahaya. Jangan pula korang masuk trade, loss berkali-kali sampai korang sendiri pun tak, macam mana korang sendiri pun tak tahu sebenarnya apa yang korang nak. Okay, sekali tersilap, tak apa. 3 kali tersilap, tak apa. 4 kali tersilap, tak apa. 5 kali, okey. 6 kali, gila sikit. 20 kali silap, 30 kali silap. Benda yang sama korang buat. Benda yang sama, silap yang sama sebanyak 30 kali berturut-turut. Okay, itu bukan trade nama dia. Itu namanya nak isi masa lapang je. Okay, tak tahulah mungkin dia terlalu banyak duit. So dia nak isi masa lapang. So aku nak buang duit sikit. Okay, alright. Yang keempat, dia trade menggunakan duit emergency, bukan duit lebihan. So kena tahu manage korang punya duit. Dan kelima, tak faham cara penggunaan time frame bersesuaian. Macam yang saya cakap tadi, untuk scalper, untuk position trader, untuk swing trader adalah 3 perkara yang berbeza. So kena faham dan tahu cara nak gunakan time frame berdasarkan strategi masing-masing. Dan yang keenam adalah dia risau berlebihan. So risau berlebihan ni akan mengganggu korang punya sistem saraf lah dalam otak akan menyebabkan korang selalu tersalah buat decision. Sedangkan awalnya korang dah buat satu decision yang betul. Tapi disebabkan risau berlebihan, korang punya decision making untuk buat decision making yang salah tu lebih besar berbanding planning yang awal korang dah susun tadi. Alright? Okay, so sumber rujukan saya nak berikan, korang boleh tengok di dalam buku Profits in the Stock Market, H.M. Gadley. Yang kedua, The Harmonic Trader, Scott Carney. Yang ketiga, Advanced Strategies for Profiting from the Natural Order. Panjang sebenarnya. Ni level 2, buku level 2, Harmonic Trader level 2. Ni Harmonic Trader level 1, Harmonic Trader level 3. Okay. Saya nak pesan satu benda, kalau boleh, korang dapatkanlah buku ni. Okay, dapatkanlah buku. Okay, tak apalah, saya share kemudian. Dan last, saya nak habiskan slide saya. Satu alasan sebenarnya mampu meruntuhkan 99 possibility kejayaan. So, dengar cakap saya, bila korang dah habis belajar ni, pergilah praktis. Pergilah buat. Okay, sekali memang korang rasa susah awal-awal. Tapi bila korang dah buat berkali-kali, korang akan dapat faham benda tu. So, tak dapat buat sekali, tak apa. Tak dapat satu hari, satu kali, draw, tak apa. Kalau sehari sekali korang tak boleh buat, tak apa. Tapi korang boleh buat 10 kali. Okay, cuba buat 10 drawing sehari. Barulah senang korang nak faham. Okay, right. Sekian daripada saya, Zafri Azizan. So, apa-apa benda korang boleh contact saya melalui inilah, saya Twitter ID saya. Even kita punya Telegram pun korang boleh join kita punya channel sebab kita ada banyak benda kita share dekat dalam tu. So, korang boleh join dekat dalam tu nanti. Okay, korang boleh join lah, saya berikan link. Okay, so thank you so much. Sekian daripada saya akan pass kepada Syaz. Maaf Syaz, saya ambil masa 5 minit macam biasa. Tak apa, kalau terlebih pun tak apa. Janji kita punya participant faham dengan konteks yang nak disampaikan. Training nak buat je. Tak, gurau. Okay, right. Okay, jap Syaz share screen. Oh, saya nak bagi tahu satu benda. Ini salah satu buku yang korang boleh cari sebenarnya. Korang boleh dapatkan. Harmonic Trading. Harmonic Trading. So ini physical lah. Ini physical book. So dia beza sebenarnya. Korang belajar daripada physical dan PDF. Tapi bergantung lah juga. Masing-masing kan. Lain orang, lain dia punya cara pembelajaran.
Terima kasih kepada kita punya speaker hari ini iaitu Cik Zafri Azizan di atas perkongsian yang diberikan, dan kita harap apa-apa yang Cik Zafri dah berkongsi kita pada hari ini kita dapat guna pakai semasa dalam perdagangan kita ataupun dalam kita punya investment. Alright. Kepada siapa yang punya soalan, anda boleh type soalan anda di Q&A box. Syaz akan baca sebentar lagi. Soalan pertama untuk Encik Zafri, macam mana kita nak cari harmonic pattern BAM dengan mudah tanpa perlu tengok satu-satu counter? Okay, dia memang tak ada ni tau. Kalau tanya dekat saya, dia memang tak ada method selain daripada korang kena cari juga satu persatu. Ataupun korang kena cari berdasarkan RSI lah. Itu salah satu tips yang saya boleh bagi. Korang boleh cari based on RSI. Cari RSI yang kita boleh katakan above 50 lah, lebih better above 50. Pertama, pada asalnya tak ada benda tu, tapi sebenarnya ada method-method lain. Even Scott Carney yang saya ceritakan tadi tu pun, Scott Carney dia ada juga berikan satu apa? Dia ada buat satu software, senang cerita. Okay, dalam software dia tu ada alert and so on. Tapi alert yang dia ada tu adalah berdasarkan alert macam kita orang sebenarnya. Okay, saya tunjukkan Just saya share screen Sekejap. Boleh. Okay. Share. Alright. Okay. Okay, alright. So ini software yang maksud saya tadi. So di dalam Harmonic ni sendiri ada satu software dekat dalam ni, yang di mana cara kita boleh tengok sebenarnya screener. Mana nak tengok screener dia tu watchlist. Ini sebagai contoh. Sekejap buka satu dulu lah. Ini sebagai contoh dia. Ni cara kita nak tengok sebenarnya. Okay. Cara nak tengok yang pertama. Yang kedua, even kita sendiri pun kita ada provide satu alert tau. Dalam even Tuan Lami dia ada provide satu alert, di mana alert tu dia akan auto detect. Macam ni contoh, saya bagi contoh dia akan bagi satu auto detect. So pattern ni kita tak lukis pattern ni dia auto detect. Memang Scott Carney dia buat benda ni. Tapi boleh tahan jugalah kita bayar benda ni. Macam ni. So pattern ni dia tak detect, tapi lepas kita dia trigger point dia lepas kita dah ni lukis pump. Barulah dia keluar. Okay, so situ baru kita planning nak buat execution. So kalau tanya dekat saya, bab alert ni sebenarnya korang boleh tengok daripada RSI manually yang saya cerita tadi, korang boleh tengok daripada RSI. Dan tak ada cara mudah yang lain, korang kena keep on cari market-market yang tertentu. Dan cara nak cari market juga better fokus daripada volatility of the market. Okay, elakkan daripada masuk daripada market-market yang tak bagus lah. Okay, yang tak movement dia macam sikat. Okay, tak bagus. Okay, so cuba elakkan lah benda tu. Harap dapat membantu menjawab persoalan tuan. Okay, soalan seterusnya, any time frame yang boleh kita guna untuk cari harmonic pattern ni? Any time frame sebenarnya dia bergantung. Macam yang saya cakap tadi. Macam contoh, kita sebagai seorang trader, kena tanya dekat diri sendiri dulu. Awal pagi, buka market, tanya dekat diri sendiri. Hari ni aku buat apa? Aku free. So aku free, so aku boleh trade for the whole day, pagi sampai petang. So mungkin kita bolehlah buat decision nak masuk based on daily ataupun hourly. Okay, contohlah maybe minggu ni ataupun minggu ni aku free, langsung tak buat apa-apa. So aku boleh trade the whole week. Tak ada orang boleh kacau aku. So korang bolehlah consider gunakan maybe daily ataupun dekat saham better korang gunakan hourly lah. Hourly okay. Okay, kalau daily terlalu lama. Kena pula dengan KLCI kan sekarang Siapa tengok KLCI? Kita expect KLCI jatuh ni, tapi taklah, itu expectation sahaja. Bukan ni confirmation. So korang boleh adjust berdasarkan keperluan korang. Kalau korang jenis trader yang nak trade dalam masa yang contoh korang jenis scalper,
gunakanlah time frame yang kecil, 15 minit, 30 minit, bergantung dengan volatility. Especially dalam market Bursa Malaysia dia tak se-volatile mana tau. So, in case rezeki korang dapat jumpa market yang super volatile masa tu, so korang gunakanlah 30 minit, 15 minit pun boleh, tak ada masalah. Even seminit pun boleh, bergantung dengan volatility. Itu syarat. Okay, alright. Harap dapat menjawab persoalan. Contoh soalan seterusnya daripada Zakwan D. Kita nak letak point X, A, B, C, D di echo ataupun di badan? Di echo. Kita ambil di echo. Sebab founder dia kata echo, so kita follow echo. Follow echo Okay. So soalan seterusnya. Contoh bolehnya terbatal pattern harmonik. Boleh bagi contoh tak? Bullish terbatal. Contoh bullish pattern yang terbatal. Dari mana kita nak mulakan point X? Dari mana kita nak mulakan point X? Okay, point X ni kita panggil sebagai market structure Okay, so market structure ni korang kena faham. Dia ada higher high, higher low, lower high, lower low. So daripada tu lah kita akan gunakan kita punya starting point. Starting point dia, kita kena gunakan structure yang nyata. Structure yang nyata ni macam mana? Saya tunjukkan. Okay, dapat nampak tak skrin saya? Oh, sorry, tak share lagi. Right. So, untuk kita determine point X ni, korang kena belajar satu benda ni pula. Ini basic dia. Basic dia adalah tentang structure. Structure. Ni, nampak? Structure. Structure. Kecil-kecil ni. Ini adalah structure. So, starting point adalah daripada, contoh kalau kita nak ambil pattern M, dia mestilah berada di kawasan bawah ni. Sebagai structure. Ni. Sebagai structure. Okay, besarkan lagi lah. Kalau kita nak mulakan, ambil pattern ni sebagai permulaan. Ini structure. Ini structure. Ini structure bawah. Okay, gunakan daripada bawah, level bawah ni. Ini structure. Okay, ataupun kita panggil sebagai higher low lah, senang cerita kalau kita nak determine pattern M. Ataupun lower low. Okay, dia tak spesifik tapi inilah cara kita gunakan. Starting point X. So, cuba buat benda ni. Alright, so harap dapat menjawab persoalan. Tentang tadi, tentang point batal kan? So, point batal dia senang je. Point batal dia, katakan, masa price dekat level ni, kita expect dia jatuh. Okay, maksud dia, kita expect dia akan reverse di level ni. Kita expect dia reverse. Kita expect dia reverse kan, naik ke atas. Okay, ni bukan soalan BAM tapi tak apa, saya explain je. Kita expect macam ni. Tapi apa yang jadi? Apa yang berlaku? Kejap saya cari. Sekejap. Okay. Apa yang berlaku? Ini expectation kan? Kita expect dia jatuh ke bawah. Tapi apa yang berlaku? Dia terus naik lagi ke atas. So, bila mana kita jumpa pattern jadi macam ni, kita expect macam ni kan, tiba-tiba dia naik ke atas. So inilah maksud dia pattern tu dah terbatal sebab dia dah pecahkan level C. Right? So harap dapat menjawab persoalan tuan. Seterusnya, adakah teknik ni sesuai untuk FCPO? Yes, sesuai. Even kita memang gunakan banyak dekat dalam CPO. So, mungkin saya boleh sharekan sebenarnya. Saya akan share link Telegram untuk ke kita punya channel sebenarnya, di mana saya ada few studies yang saya buat berdasarkan bukan saja harmonik tapi berdasar juga daripada Elliott Wave sendiri. Okay, so korang boleh join dekat channel Telegram ni. So kalau tanya dekat saya, CPO boleh pakai ke tak? Boleh. Memang boleh. Sangat boleh lah memang kita gunakan. Soalan seterusnya daripada Muhammad Fazli Ali. Adakah harmonic pattern ini hanya boleh didapati di fasa accumulation dan distribution ataupun boleh dicari di fasa markup dan markdown? Semua boleh.
Semua boleh. Even dia satu je lah, kena faham study of saya tak pay attention tadi. Tu tadi cerita tentang Wyckoff kan? Kita pasal Distribution. Okay, right. ya. Pasal accumulation, distribution, boleh cari makan McDonald. So itu study tentang Wyckoff pula. So it doesn't matter, boleh, tak ada masalah. Okay, harmonik hanya boleh didapati macam tadi kita tengok, kita study of pattern M dengan W. Tapi kena ingat, tadi kan kita ada study ada pattern ABC. AB equals to C. AB equals to CD. So boleh, tak ada masalah. Memang boleh, kita boleh gunakan. So kalau tanya dekat saya nak gunakan, ada saya jumpa trader dia gabungkan sekali teknik teknik harmonik ni dan juga dia gabung dengan Wyckoff sebab kata dia nak tengok digunakan harmonik ni untuk dia cari specific entry. Tapi malangnya dia tak habis study pun Wyckoff lagi, dia nak terus gabung, ended up orang tu dah hilang dah. Sebab dia kata dia lost gila juga, masih peram lagi sampai sekarang. So study sampai habis dulu satu-satu benda. Kalau boleh jangan gabungkan. Okay, harap dapat menjawab persoalan tu. Okay, soalan seterusnya, range Fibonacci ni di point tu macam agak besar gapnya. Macam mana nak tahu price berhenti yang mana satu? Sorry, Syaz, come again. Range Fibo di point tu macam agak besar gap dia. So macam mana kita nak tahu price berhenti di mana satu? Okay, alright. Okay, so saya tak akan benda ni, tapi tolong tulis benda ni, boleh tak? Cek komen, boleh ke boleh? Nak cari di mana point-point pattern Fibo tu akan berhenti kan? Maksudnya kita nak target mana dia akan berhenti. Boleh Alright. Saya percaya benda ni kalau korang Google, korang tak akan jumpa. Okay, korang tak akan jumpa. So saya akan bagi korang 6 pattern harmonik ni. So kalau korang Google, korang akan jumpa 4 je sebenarnya. Dan kalau korang rajin gila buat study, baru korang akan jumpa. Okay, so ada 6 benda. Yang pertama adalah alternate bet. Tulis alternate BAT, bet. Alternate bet, point Fibo dia adalah 1.13. Okay, 1.13. Yang kedua adalah pattern bet, BAT. Pattern bet adalah level Fibo dia, level stop Fibo dia adalah thank you so much Tuan Rozani ada tolong tuliskan. Okay, so bet ni adalah 88.6. Okay, thank you so much Tuan Rozani. Okay, bet ni adalah 88.6. Lepas tu pattern Gatli. Gatli adalah point Fibo dia adalah 78.6. Next, butterfly. Butterfly adalah 1.27 level Fibo. Crab pattern 1.618. Deep crab pun 1.618. So itu timing dia, itu target dia based on pattern. So dia ada special situation lagi lah, korang boleh letak dekat dalam ni 1.902. Alternate bet tadi berapa? 1.13. 1.13. Okay, ada special situation lagi, kita panggil 1.902. Okay, tapi dia tak diguna pakai di semua tempat lah. Okay, dia ada special situation kita akan gunakan. Butterfly tadi 1.27. Alright, so harap dapat menjawab persoalan tentang Fibo. Soalan seterusnya, kalau kita nak trade cara BAM, indikator yang lain adakah kita kena tengok juga? Okay, even kalau kita cuba buka daripada buku sebenarnya, even founder Scott Carney sendiri pun dia gunakan study based on RSI. RSI bukan ni bukan apa? RSI ni bukan harmonik tapi dia gunakan RSI tu dan juga HSI. Untuk pengetahuan korang, HSI ni Harmonic Strength Index dan dia punya tukang buat ni pun daripada tim Wilder juga. So boleh dikatakan dia akan gabungkan daripada HSI dan juga RSI. Tak payah tengoklah HSI sebab HSI dia tak available dekat mana-mana pun indikator, korang takkan jumpa. Melainkan korang subscribe Scott Carney punya Scott Carney punya
indikator lah. Indikator dia boleh tahan juga. Yang tadi saya tunjukkan tu boleh tahan berapa ya harga dia. Tapi kita sempat dapat seumur hidup. Tapi tak silap sekarang yearly dah kena bayar $500 tak silap. Setahun. So kita akan tengok daripada RSI lah. Okay, harap dapat menjawab persoalan. Request daripada Muhammad Talha, boleh ke Tuan Zafir tunjukkan sekali lagi step by step untuk buat harmony pattern di trading view? Okay, boleh. Tak boleh, bayar. 5,000. Saya jual Helio. Saya jual Helio. Gurau. Okay. First, kita akan determine di mana starting point kita, X. So, kita akan nampak. Macam pattern ni, saya dah nampak dah. Saya dah nampak dia ada pattern. Okay, cari pattern lain lah. Okay, bagi saya satu contoh market dari tadi, awan biru. Okay, satu, cepat. Ada tak? Okay, Bosted. Macam ni, case extended. Kau. Okay, alright. Kita cuba lukis lah. Right. So, untuk Bosted ni, satu benda yang penting yang kita kena tahu dulu adalah starting point dia. So, kalau kita nampak, saya akan ambil starting point daripada X point ni atas, 57.7. So, kalau based on expectation, kita expect mungkin dia boleh pergi lebih lagi lah. Ini based on expectation. So, inilah kalau tanya dekat saya, cara nak lukis. Tapi, what is the effective way kita nak lukis? Okay, itu yang menjadi poin utama. Okay, kita cuba lihat dulu. Kita cuba cari market. Apa market lain yang available? Okay, right. Saya nak cari pattern M sebenarnya. W je jumpa. Okay. Alright, ni pattern M. Ada. Alah, bukan saya nak tengok CPO. Tapi tak apa. Siapa nak lepas ni saya buat live? Okay, boleh join kita punya channel Telegram. Lepas ni saya akan buat live dekat dalam ni, dekat dalam channel. Dalam channel Telegram tu saya akan buat live. Okay, join. Jangan tak join. Okay, ini sebagai contoh. First kita akan determine starting point. Okay, starting point. Macam case ni. Sekejap. Boleh lah. Boleh. W lah. M lah. 1, 2, pump. So expectation kita based on level ni. Ini pattern shark lain lagi. So ini expectation yang lain pula. Berbeza sedikit. So starting point tu based on macam apa yang saya cakap tadi. Kita akan plot berdasarkan structure. Structure sini boleh. Sini boleh. Okay, tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita nak dapatkan the right look. Okay, the right look pertama, yang kedua syarat yang apa ni orang kata, syarat yang kita tunjukkan tadi lah, dia ada syarat dia kan. Based on pattern shark ni macam mana? Okay, based on pattern shark kita expect dia pergi dekat 88.6. So kita target 88.6 sebagai reversal point. So kalau kita tengok pun dia naik lah juga. Dia naik. So kalau kita cuba lihat. Macam case ni dia kena lah TP1. 35. Almost lah nak kena. Kena ke? Macam kena je. Sekejap. 38.2. RM3 1.75. Dia 160 je highest. Tapi the main point is dari mana kita tangkap reversal point tu. Okay, reversal point kita dah tangkap. Bayangkan 2650 dia naik sampai level atas ni. Boleh katakan kita dah memang ada floating pun profit. Okay, so itu maksud dia di sini. Right, so nak plot pattern dia senang je. Determine structure dulu. Right, bonus dah ni saya bagi. Okay, harap dapat menjawab persoalan tuan. Kita berada di penghujung masa.
Terima kasih kepada soalan-soalan yang diberikan dan terima kasih sekali lagi kepada Cik Zafri. Tuan Zafri kita pada hari ini kerana bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. So izinkan Syaz untuk share screen. Alright, thank you so much Tuan Zahir juga. Mari kita Syaz nak perkenalkan anda dengan Bursa Academy platform. Bursa Academy merupakan one-stop learning platform yang untuk bagi investor yang baharu ataupun yang dah lama ataupun untuk traders juga untuk ada pembelajaran yang berterusan dan juga holistik. So kemudahannya sangat simple, user friendly dan anda boleh gunakan bila-bila masa dan di mana-mana at your own pace. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh layari di Bursa Academy iaitu www.bursaacademy.bursamarketplace.com ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papan skrin anda. Okey, untuk next webinar kita, Mastering Support and Resistance pada hari Rabu ni, 24 Ogos, 8.30 malam hingga 10 malam. Anda boleh register di chat box. Syaz akan letak dekat chat box. Syaz akan letak registration link dekat chat box. So anda boleh register sekarang dan kita akan jumpa pada hari Rabu ni. Thank you so much Syaz. Okey. Untuk siapa yang ingin bertanya soalan dengan lebih lanjut kepada Tuan Zafri, anda boleh kontak beliau seperti yang tertera di papan skrin. Alright, terima kasih semua. Selamat malam dan selamat jaya. Terima kasih juga Tuan Zafri.